Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Masania Kirana Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 23 DLS 19F2051. Saya dari kelas DLS 6A. Kos yang saya telah ambil ialah Logistik dan Rantaian Bekalan dari Jabatan Perdagangan. Saya akan memulakan pembentangan saya ini tentang pengenalan. Latihan industri adalah komponen yang memainkan peranan penting dalam program diploma yang ditawarkan oleh Politeknik dengan tujuan memberi pendedahan dan kesedaran kepada pelajar situasi sebenar di alam pekerjaan. Pengetahuan dan pengalaman di tempat kerja adalah salah satu perkara yang harus diperoleh oleh pelajar sebelum mereka menjadi seorang pekerja. Syarikat yang saya pilih untuk menjalani latihan industri selama 20 minggu ialah Mitsui Electronic Industry Sdn Bhd. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang organisasi. Diasaskan pada 1991, Mitsui Electronic Industry ialah pengeluar EMS untuk memenuhi keperluan pelabur asing dalam sektor elektronik pada 1990-an. Syarikat ini pula menyediakan sokongan untuk perkhidmatan industri dalam pemasangan komponen elektronik secara manual kepada syarikat di Singapura dan selepas tempoh 3 tahun, firma itu mengembangkan kapasiti pengeluarannya dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi dan automatik sepenuhnya. Terletak di tangkap pantai barat semenanjung Malaysia, Mitsui Electronic ialah sebuah syarikat sendirian berhad. Mitsui Electronic Industry kini menjalankan perniagaan secara atas talian iaitu menjual perkakas rumah seperti periuk, kipas, tuala dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang laporan teknikal saya di syarikat latihan industri. Pada hari pertama latihan industri, penyelia telah menerangkan tentang tugasan yang akan dipertanggungjawabkan kepada saya. Yang pertama ialah sistem CJ Wow Shop. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah layari sistem CJ Wow Shop iaitu Wow Partner System. Kemudian, jumlah pesanan yang perlu dihantar kepada pelanggan pada hari tersebut akan tertera di sistem tersebut. Seterusnya, saya perlu memuat turun data pesanan tersebut untuk melakukan langkah yang seterusnya. Seterusnya ialah buat shipping confirmation. Shipping confirmation ini mengandungi data penting tentang pelanggan. Sebagai contoh, nama pelanggan, nombor telefon pelanggan, alamat rumah dan item serta kuantiti yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Shipping confirmation ini perlu dimuat turun melalui Wow Partner System. Seterusnya, buat request form. Selepas membuat shipping confirmation, data yang berada di shipping confirmation itu perlu dipindahkan ke request form ini. Request form ini mengandungi data tentang nama item dan kuantiti item yang dipesan oleh pelanggan. Form ini akan diberikan kepada pekerja di bahagian store untuk pengambilan barang yang telah dipesan tersebut. Seterusnya ialah cetak A-Way Bill. A-Way Bill perlu dicetak untuk ditampal pada barangan yang telah dipesan oleh pelanggan. Kuantiti A-Way Bill perlu sama dengan jumlah order pada hari tersebut untuk mengelakkan kesalahan atau barang tidak sampai kepada pelanggan. Seterusnya ialah Key in Stock Card. Proses memasukkan data dalam stock card ini dibuat setelah proses packing order CJ Wow Shop selesai dibuat. Data dalam stock card ini amat penting untuk syarikat mengetahui jumlah baki sesebuah barang tersebut. Jadi, saya perlu memasukkan data dengan teliti dan berhati-hati supaya kurang atau tiada kesalahan yang berlaku. Data penting yang perlu dimasukkan ke dalam stock card ialah nombor rujukan dan kuantiti item yang telah keluar pada hari tersebut. Seterusnya, semak stock card manual dan Excel untuk pastikan jumlah baki adalah sama. Syarikat ini mempunyai dua stock card iaitu manual iaitu ditulis dengan tangan dan Excel iaitu diisi melalui komputer. Stock card manual adalah diisi oleh pekerja di bahagian store. Jumlah baki stock card manual dan Excel perlulah sama supaya tidak ada kekeliruan atau permasalahan yang akan berlaku. Pelajar perlu semak satu persatu. Jika ada yang tidak sama,
pelajar perlu menulis nama produk tersebut, seterusnya memberitahu kepada penyelia untuk tindakan yang seterusnya. Kebiasaannya, jika jumlah stok kad manual dan Excel tidak sama, penyelia akan meminta pelajar atau pekerja di stor untuk kira semula jumlah baki produk tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Selepas dikira, barulah dapat mengenal pasti sama ada stok kad manual atau stok kad Excel yang salah. Kesalahan selalu terjadi kerana yang dipertanggungjawabkan untuk memasukkan data ke dalam stok kad tidak memasukkan data terbaharu ke dalam stok kad tersebut. Data terbaharu yang dimaksudkan adalah jumlah barangan yang telah keluar pada hari tersebut. Yang terakhir ialah cetak ID tag. ID tag ini bertujuan untuk ditampal ke kotak supaya lebih mudah untuk mengenal pasti barangan di dalam kotak tersebut tanpa perlu membuka kotak. Maklumat yang ada di ID tag ini ialah kod produk dan nama produk tersebut serta kuantiti. Setelah dicetak, ID tag ini akan ditampal di setiap kotak. Pihak di bahagian production akan meminta pelajar membuat ID tag tersebut. Setelah siap dicetak, pelajar perlu memberi ID tag tersebut kepada pihak production untuk mereka meneruskan tugasan menampal. Yang terakhir ialah filing dokumen. Selain dari membuat proses ECMC CJ Workshop dan stock card, saya juga perlu membuat filing dokumen. Antara contoh dokumen ialah delivery order, good receive note, purchase order, tally sheet dan customer order. Antara komen dan cadangan yang saya ada ialah, pada pandangan saya, terdapat sikit kekurangan yang perlu syarikat perbaiki iaitu kekurangan pekerja di syarikat yang menyebabkan proses pengeluaran barang menjadi sedikit lambat, terutamanya ketika jumlah pesanan pada hari tersebut terlalu banyak untuk dipacking. Selain itu, syarikat juga perlu perbaiki dari segi menyediakan tempat khas yang selesa untuk pekerja makan dan berehat pada waktu rehat. Pada pendapat saya, syarikat yang bagus prestasinya adalah syarikat yang sentiasa menambah baik kekurangan yang ada supaya permasalahan tidak lagi berlanjutan. Kesimpulannya, latihan industri merupakan program yang sangat bagus dan memberi manfaat kepada para pelajar. Oleh itu, pusat pengajian dapat melahirkan pelajar yang berpotensi dan berkualiti tinggi dalam bidang yang mereka akan ceburi dengan pengalaman dan ilmu yang telah dipelajari sepanjang kelas dan latihan industri. Selama tempoh 20 minggu saya menjalani latihan industri di syarikat Misutoyo Electronic Industry Sdn Bhd. Ia telah memberi banyak pengalaman, ilmu pengetahuan dan pembelajaran secara praktikal di syarikat tersebut. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, KPTM, telah menetapkan semua pelajar politeknik untuk menjalani latihan industri sebagai syarat sebelum menerima segulung diploma atau sijil-sijil yang lain. Latihan industri telah membawa banyak manfaat dan ganjaran kepada setiap pelajar. Latihan industri adalah bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada suasana persekitaran kerja yang sebenar. Ia adalah suasana yang berbeza di mana pelajar perlu lebih berdisiplin, bertanggungjawab, amanah, belajar membuat lebih dari satu kerja dalam satu masa dan profesional dalam setiap kerja. Di samping itu, sikap pandai untuk mencari jalan penyelesaian juga amat penting untuk menangani masalah yang timbul sewaktu di tempat kerja. Ribuan terima kasih diucapkan kepada pihak Politeknik Nilai dan pihak Misutoyo Electronic Industry Sdn Bhd kerana sudi menerima kehadiran pelajar dengan senang hati dan tidak pernah gagal untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam tempoh ini. Setelah tamat latihan industri ini, pelajar lebih yakin dalam segala perkara berbekalkan pengalaman kerja dan pelajar sangat pasti ia akan berguna dalam dunia sebenar pekerjaan pelajar nanti.
Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.